A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Maka telah bersetuju oleh segala yang berakal di atas adanya ta'ala malaikat puak-puak yang sedikit jua mengatakan tidak ada Tuhan. Adapun makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Rasulullah alaihi wassalam itu ialah manusia yang memberitahu oleh Tuhan akan dia akan manusia hukum-hukum, yakni hukum syar'i, supaya beramal ia manusia yang tersebut saat ini dengan hukum-hukum dan menyampaikan dia akan hukum kepada yang lain, yakni kepada yang lain daripada manusia ataupun jin. Khilaf ulama kata bahwasanya seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi ini jadi rasul bagi jin kedok. Maka khilaflah di situ. Maka jika diberitahu akan dia akan hukum itu untuk diri manusia seseorang jua, maka dinamakan dia kan mereka yang diberitahu untuk diri itu nabi jua. Maka wajiblah di atas kita kesemua terima dan percaya dan menurut akan sekalian ajaran yang dikeluar daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib dengan terima dan percaya dan turut itu dengan mengerjakan sekalian yang wajib pada syarak dan patang daripada yang haram akan dia akan jang itu pada syarak dan segio di atas sekalian segio di atas, yakni sebaik-baik di atas sekalian orang yang lobo-lobo berbekal bahawa kerjakan yang sunat dan membanyakkan dia kerja sunat dan juga meninggalkan yang dimakruh. Dan janganlah kita berasa panjang angan-angan hidup dengan cadang nak beramal pada masa tua. Masalan maka ini angan-angan, yakni angan-angan hidup yang dengan cadang tu, yakni panjang angan-angan hidup dengan cadang tu, maka ini angan-angan tidak betul kerana umur seorang tidak kita dapat tahu bilakah cukupnya, serta beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil pada kita yang telah mati mereka itu. Walhal beberapa manusia yang muda-muda dan kecil-kecil serta telah mati mereka itu. Terkadang seseorang itu mati budak, mati muda, tak sampai tua. Dan juga beberapa banyak yang mati di tengah-tengah kerja kebun dan menego masalan yang berangan-angan mereka itu akan dapat kaya, orang yang kaya tu ataupun orang yang berkebun dengan sungguh kerja dengan bahawa tidak lupa akhirat dan senang pada masa tua masalan. Maka matilah mereka itu dengan kosong tangannya daripada harta punya dan daripada amalan, kerana nak sembahyang puasa dan belajar itu mereka itu kata nanti kaya dahulu. Wa iyazbillah. Maka ini adalah satu kerugian yang amat besar di sisi yang berakal, lagi-lagi yang laki-laki dan perempuan yang berajak kepada kerja yang tersebut itu oleh nafsu dan syaitan ataupun kepada dunia. Maka sedarlah kamu hai kaum-kaumku
yakni golongan-golongan musannah daripada khususnya tempat kita al-fatani ni umumnya orang mukmin. Maka bila silakanlah kamu kepada belajar serta beramal selalu dengan ilmu yang kamu dapat itu, dan jikalau kamu payah dan miskin sekalipun, maka bersungguh-sungguhlah beramal dan belajar, dan ambillah kamu akan kerjalah dan kerjalah kamu daripada harta dan pekerjaan dunia yang mudah-mudah juga. Kerja kebiasa dengan bahawa dengan bahawa pekerja itu tidak buatkan kita jadi bersibuk-sibuk melebihi sampai melupakan akhirat. Ialah yang tidak membawa kepada rugi. Kerja yang mudah-mudah itu ialah tidak membawa kepada rugi masa hidup kita di atas dunia yang sementara ini. Dan hendaklah kamu serah sekalian pekerjaan kamu itu kepada Tuhan, yang tentu adanya Tuhan dan sedianya Tuhan ilah. Dan janganlah kamu bermudah-mudah dengan ilmu usuluddin yang telah buat bermudah-mudah dengan dia ilmu usuluddin oleh yang jahil-jahil, yang bermain-main, yang bertasamuh. Maka beramati bersungguh-sungguh atas membelajar dan berfikiran dengan dia. Maka juga jangan bebas-bebas dan juga yang bebas-bebas dan yang sombong-sombong dengan tidak tahu ke mana pegangan mereka itu, dan mencela-cela mereka itu akan mengaji ilmu usuluddin dan membanyakkan dia ilmu usuluddin supaya tinggal orang awal di dalam jahil serta mereka itu maka dapatlah mereka itu tipu dan tarik kepada sekehendak mereka itu, yakni kena kepada orang-orang yang jahil, yang mengatakan tidak mengapa jika tidak membanyakkan ilmu usuluddin. Maka silalah saudara-saudaraku berhati dan renu akan takrir hamba di sini, yakni huraian musannaf di sini yang bersabit dengan ilmu usuluddin yang boleh dikatakan bila difahamkan kehendak hamba di sini, maka itu lepaslah daripada taklid yang dikhilafkan pada sah i'tikad itu. Maka tak kala itu masuk oleh musannaf bahasan sifat wujud, iaitu wajib pada syarak, di atas bahas tu di atas, iaitu bahas tu wajib pada syarak di atas kita i'tikad dengan i'tikad di hati kita akan bahwasanya Tuhan itu tentu, sonyonya tu dhamirus sya'ni wal hal. Tuhan tu tentu dan sungguh ti adanya Tuhan, bukan tak ada. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, wujud artinya ada, yakni ada Allah Ta'ala, lawannya tiada. Maka pecaman dalil kita kata ada Tuhan itu ialah kerana telah kita yakin bahwasanya alam ini baru adanya, alam ini baru ada. Maka tetap tak sah pada fikiran akal kata alam ini ada sendiri alam, maka tidak sah. Kerana sebelum timbul itu ialah dikatakan sama berat hala timbul dan hala tidak, bahkan berat ia sebelah alam ni berat ia alam itu sebelah tak timbul, kerana ia alam ini asal, kerana ia tak timbul itu asal. Maka dengan hal sebagitu pun
timbul ia alam, maka tetaplah dengan ada yang mengadakan, yakni mengadakan alam. Maka itulah Tuhan sekalian alam. Maka apabila kita berarti sekali lagi, iaitu buahan-buahan masalan yang baru timbul pada masa kita ada, itu maka tiba-tiba ianya buahan itu tak lepas daripada bergerak dan atau diam dan bermacam-macam arak, ni cak-cak rupa-rupa sifat ya. Maka tahulah kita bahwasanya kesemua yang bergerak atau yang diam itu tentu baru ada kesemuanya. Kerana gerak diam itu kita tak terima kata sedia kerana beberapa dalil, dengan sebab beberapa dalil. Maka tentulah benda yang bergerak atau diam atau yang diam itu baru juga, kerana kesemua jirim itu mustahil lah nak lepas daripada keduanya, gerak diam. Beginilah berlebih kurang maksud perkataan ulama. Dalilnya ada baru alam ini ilah, maka jadilah pada bercara wujud ini 3 kali wajib pada 3 kali wajib syarak di atas kita. Satunya etika ada Tuhan, keduanya etika bukan tak adanya, yakni tak terima tak ada. Ketiganya tahu dalil percaman, demikianlah dikiaskan yang lagi-lagi hingga akhir. Maka janganlah saudara-saudaraku memadai dengan semata-mata hafal dan lancar pada lidah jua dengan tak nampak pada mata hati, maka sentiasalah dinamakan muqallid. Wallahu a'lam. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun.